Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat yakni Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan serambi ilmu online kita dengan pengajian kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, yang mana pelajaran tasawuf ini kita berada pada juzuk kedua, bab kedua tentang adab-adab berkahwin, tepatnya muka surat 73 bagi edisi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, InsyaAllah kita masuk faedah yang kelima. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faedah yang kelima, mujahadatun nafsi, yakni melawan hawa nafsu dan memerang akan dia dengan mendirikan hak yang wajib atasnya bagi isterinya itu, dan sabar atas kelakuan isterinya yang tiada muwafaqat sesuai dengan dia, dan menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu, dan mengusahai di dalam mengislahkan akan dia dan menunjukkan akan dia kepada jalan agama, dan bersungguh-sungguh menguasai rezeki yang halal kerana memberi belanja akan dia dan berdiri mentarbiahkan segala anaknya. Ini. Maka sekalian itu iaitu amal yang amat besar kelebihannya dan ibadat yang amat besar pahalanya. Kerana adalah pekerjaan yang demikian itu riayah, yakni memeliharakan, dan wilayah, yakni memerintahkan. Kerana isteri dan anak itu keduanya rakyat baginya. Jadi ini termasuk di dalam hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatikum. Lebih kurang macam itu. Lebih kurang macam itu. Maksudnya segenap kalian itu adalah penguasa, kan? Dan bertanggungjawab atas rakyat atau berada di bawah kekuasaan kalian. Lebih kurang macam tu. Maksud dia raja, penguasa bagi kerajaan atau tanah tersebut. Dia mengurus semua tadbir, undang-undang, kemaslahatan, urusan agama, urusan macam-macam. Itu tanggungjawab dia. Tanggungjawab kita sebagai rakyat adalah menghormatinya. Lalu ada pula dipanggil dengan contoh. Contoh setiap negara beza-beza. Datuk Bandar ke, atau dia panggil macam wali kota kalau di Indonesia, governor ataupun dan lain-lain. Mereka bertanggungjawab bagi daerah bandar mereka. Ketua kampung bertanggungjawab terhadap kampung mereka. Setiap keluarga, bapa bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak dia. Itu tanggungjawab bapa. Ya. Lalu isteri bertanggungjawab terhadap rumah, harta dan anak kepada suaminya ketika mana suaminya bepergian mencari ma'isyah untuk keluarga. Ini tanggungjawab. Ini dalam hadis jelas. Sebab itu
Tidak benar orang menganggap bahawa isteri ni kalau dah kahwin sebenarnya dia tak payah kerja. Itu betul. Tapi jaga anak pun dia tak payah, masak pun. Okey, masak tu ada perbincangan. Dan kita dah bahas kat depan. Kita dah bahas dalam kitab ini pada awal. Secara fiqah tu dia ada tengok adat dia macam mana sebelum kahwin dan lainnya. Itu ada perbincangan. Tapi mentarbiah anak, menjaga harta benda suami ketika suami tidak ada di rumah, itu tanggungjawab isteri. Ini tanggungjawab isteri. Dan suami wajib menanggung isteri. Sebab itu di Malaysia, apa nama dia, perkeso. Perkeso juga ada bagi isteri sebagai suri rumah. Yang bayar suami. RM10 sebulan ni. RM120 setahun, apa yang kedekut sangat? Ni. Kalau tak pun pasang insurans. Ni. Untuk itu, untuk kemaslahatan isteri kalau kena apa-apa, tengah masak tercucuk ke apa ke, emergency, ada. Hadir wal hadir afizakumullah. Dan kerjaan isteri ketika di rumah adalah pekerjaan yang tidak ada cuti. Maksud dia, suami kena fahamlah bagaimana pengorbanan isteri yang mana dia tak ada cuti, dia didik dan menjaga anak-anak. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Institusi kekeluargaan. Kerana isteri dan anak itu keduanya rakyat bagi. Dan kelebihan riayah dan wilayah itu amat besar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumum min walin adilin afdalu min ibadati 70 sanah. Sehari daripada wali yang adil, yakni daripada orang yang mempunyai perintah yang adil itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat 70 tahun. Ni. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi seperti ditakhrij oleh Al-Iraqi. Hadirin wal hadirat. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Perhatian, sekalian kamu mempunyai perintah dan sekalian kamu yang mempunyai perintah itu ditanyai daripada kelakuan rakyatnya. Ini yang tadi saya sebut hadis tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. An ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti yang ditakhrij oleh Al-Ittihaf. Dan hadis ni sangat terkenal dalam bab ini. Jadi, pekerjaan yang demikian itu mengislahkan bagi diri dan bagi orang yang lain. Dan tiada sama bagi orang yang mengislahkan akan dirinya jua. Maka hanya senya lah orang yang menanggung kesusahan ahli dan anak itu menempati akan kesusahan di dalam fardu perang sabilillah, yakni pahala menanggung kesusahan ahli itu seperti pahala kesusahan perang sabilillah. Kesusahan dia seperti menanggung perang fisabilillah. Dan demikian lagi belanja dan dibelanjakannya kepada isteri dan anak-anaknya itu terlebih daripada pahala belanja di dalam perang fisabilillah. Kerana sabda Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fisabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Itu. Dinar yang engkau nafkahkan kepada keluarga engkau, a'zamuha dinarul ladzi anfaqtahu ala ahlik.
Hadis rawahu Muslim dalam kitab zakat. Hadis ini sahih. Artinya, dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam perang sabilillah dan dinar yang engkau belanjakan di dalam memerdekakan sahaya dan dinar yang engkau sedekahkan dengan dia di atas orang miskin dan dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu, maka terlebih besar pahalanya itu, iaitu dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu. Jadi dinar atau duit yang dibelanjakan kepada keluarga ini lebih besar daripada dinar untuk fisabilillah, untuk dinar untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk duit yang kita sedekahkan kepada orang miskin. Lebih besar adalah the charity start from the family. Ni. Jadi betul. Sebab itu institusi keluarga yang besar, bukan hanya keluarga yang kecil, tapi keluarga yang besar. Keluarga kecil dah wajib. Bapa daripada dia sibuk, kan, duit tersebut dinafkahkan kepada kawan-kawannya, kepada foya-foya dia, kepada, okey, mungkin dia melakukan charity di luar, tapi ingat, kalau ada keluarga dia sendiri, ada anak dan isteri dia sendiri, tidak mendapatkan nafkah yang sepatutnya, dia patut pindahkan nafkah itu kepada mereka. Aula, min babil aula, lebih utama, untuk memastikan keluarga mereka dalam keadaan sentosa. Isterinya dalam keadaan sentosa, anaknya dalam keadaan sentosa, semuanya dalam keadaan sentosa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang disebutkan dalam hal ini. Tak keluarga yang besar. Bila ada adik kita susah, abang tolong adik. Bila abang kita susah, adik tolong abang. Kalau tak dapat nak bagi free, kan, kita hutangkan dia. Ingat, kita bagi dia hutang tu jangan kita kata, okey, ni, target tak. Kita cuba hutang dia mana yang kita boleh dia bayar. Alhamdulillah, dia tak dapat bayar, ini kita halalkan. Pertama, kalau mampu. Kalau tak mampu, kita cuba tolong dia untuk pastikan dia dapat bayar. Ini bersama-sama membantu. Dan pastikan bila kita nak pinjamkan duit pun juga adalah bukan digunakan pada perkara yang tidak benar, tapi hanya pada perkara yang benar. Takkan dia nak beli dadah kita kena bagi. Itu tak betul. Justru kita kena tolong dia, masukkan dia pusat serenti, bagi dia buat pemulihan, bagi dia betulkan diri dia. Bagi yang terkena keadaan seperti itu. Bagi yang tidak diuji dengan perkara tersebut, mungkin diuji dengan perkara keuangan. Mana yang kita dapat bantu, kita kena cari jalan. Dan justru kita cuba micromanage dia. Dalam arti bukan control, bukan operation, tapi nak pastikan dia, mungkin dia sebelum ini memiliki judgement yang salah di dalam bisnes, sehingga kan dia perlu berhutang dan lainnya. So kita cuba managementkan dia, micro managementkan dia. So kita cuba pastikan, macam mana untuk pastikan dia tidak rugi. Dan bersama-sama. Dan kalau jalan keluar yang dia nak pinjam duit untuk buat bisnes yang kita tahu bisnes tersebut tidak akan berhasil, jangan bagi. Dan kita stopkan, kita rationalizekan. Kita bagi solution lain. Cuba difikirkan solution lain. Ini untuk tolong dia. Bukan untuk kontrol dia, bukan untuk diktatorkan dia, bukan. Tapi untuk bantu. Tujuan dia kena betul. Ini tujuan dia kena betul. Bukan dengan keadaan yang salah. Yang mana kita akan bangga dan bahagia tengok dia berjaya. Dan dia juga kena sedar, kalau mungkin judgement dia dalam bab bisnes ini banyak salah, dia kena iktiraf. Dia kena jadi humble, tak boleh jadi sombong. Pernah berjaya dulu, itu yang diungkit 100 kali. Pada zaman sekarang dengan zaman dulu dah beza. Dulu, contoh dia, bisnes
A boleh jadi kaya raya. Sekarang dah belum tentu boleh jadi kaya raya. Kan? Misalnya, di Indonesia dulu ada satu bisnes nama dia warung telekomunikasi. Wartel nama dia. Waktu saya sampai Indonesia pertama tahun 1997. Wartel di mana-mana. Setiap setengah kilometer ada wartel. And it's a good business. It's a good business. Memang boleh hidup. Lepas tu warnet, warung internet. Saya berkafe lah maksud dia. Pun mula hidup. Lepas tu bila handphone dah ada, banyak dah handphone, wartel masih boleh hidup. Tapi bila handphone dah jadi mahal, dah jadi murah, harga biaya call dah jadi murah, turun harga. Akhirnya wartel dah tutup, tapi warnet buka. Saya balik Malaysia tu, warnet tu masih tengah naik. Tapi wartel dah mati. Tiba-tiba sekarang, warnet pun dah mati. Orang dah tak ada cyber cafe. Handphone ni dah cukup jadi semua dah macam internet dah. Internet pun dah murah. Semua orang boleh akses. Tak payah buka laptop, tak payah beli komputer. Misalnya. Tiba-tiba ada orang nak buat bisnes, saya nak buka lah warnet. Dia teringat zaman dia hidup dulu. Kan? 30 tahun dulu, dia ingat tu zaman 30 tahun dulu. Ini kita kena, kalau dia nak pinjam duit dalam bab ni, kita kena nasihatkan dia dengan betul. That is a bad business. Because dah tidak contemporary lagi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So, kita kena iktiraf. Manusia kita sendiri, na'udzubillah min zalik, kalau diuji, kena iktiraf bahawa kadang-kadang analisa kita sudah ketinggalan zaman. Jangan kita hanyut dengan zaman keemasan zaman dahulu. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan adalah hadis ini menyebutkan akan dia oleh Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah. Lihat, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menukilkan banyak dari kitab-kitab Habib Abdullah, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala menukilkan banyak kali petikan-petikan daripada Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Misalnya dia Nasaihud Diniyah. Ini satu kitab yang saya suka dan teringin untuk mengajarnya. Dulu saya ngaji dengan kiai saya kitab ni. Tebal, dia macam ringkasan Ihya. Macam. Apa dia kata? Ma anfaqahu ar-rajulu ala ahlihi fahuwa sadaqatun. Wa anna ar-rajula la yu'jaru fin luqmati yarfa'uha ila fimra'atihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki atas ahlinya, maka iaitu sedekah. Dan bahawa seorang laki-laki sesungguhnya diberi pahala di dalam belanjanya itu, sekalian sehingga mengangkatkan satu suap kepada mulut isinya, itu pun diberi pahala. Ni. Jadi, hatta dia angkat makanan untuk disuapkan kepada isteri, itu pun dah diberi pahala. Tapi it goes both side also. Kalau isteri suap suami pun dapat pahala. So janganlah isteri sombong untuk suap suami. Suami suap isteri. Itu juga pahala. Tapi maksud hadis ini yang sebenar, Allah menunjukkan bahawa sedekah kepada isteri, isteri sedekah kepada suami, dua-duanya adalah penyebab kepada pahala yang banyak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, padahal ia serta sahabatnya di dalam perang fisabilillah, ata'lamuna amalan afdala mimma nahnu fihi? Qalu ma na'lamu dhalika. Qala ana a'lamu. Qalu fama huwa? Qala rajulun muta'affifun zu'ailatin qama minal layli fa nadhara ila sibyanihi niyaman mutakashifina
satarahum wa adahum bithawbihi fa'amaluhu afdalu mimma nahnu fih. Artinya, adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang ada kita di dalamnya? Maka kata mereka itu, tiada kami tahu akan yang demikian itu. Maka kata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, aku tahu akan yang demikian itu. Kata mereka itu, apakah itu? Beliau menjawab, iaitu seorang laki-laki yang memeliharakan diri daripada kejahatan padahal mempunyai kepapaan. Maka berdiri ia daripada tidurnya pada waktu malam. Maka melihat ia kepada beberapa anaknya yang kecil padahal ia tidur. Terbuka sekalian tubuh mereka itu. Maka menutup ia akan mereka itu dan diselimutinya akan mereka itu dengan kainnya. Maka amalnya itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalamnya ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi menurut Ibnul Mubarak, orang yang jihad fisabilillah dibandingkan dengan orang yang bangun, tengok anak dia tidur terbuka, tutupkan dia. Yelah, budak tidur kadang selimut hilang. Kau pakai sarung tengah angkat, misalan dia. Maka tutupkan dia. Pahala kita tutupkan anak kita punya tu adalah pahala yang lebih besar daripada fisabilillah. Bukan nak menafikan fisabilillah, tapi nak menunjukkan betapa besarnya amalan-amalan yang kita anggap macam kecil ini di sisi Allah. Akan tapi ia sangat besar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man hasunat salatuhu wa kathura ayaluhu wa qalla maluhu wa lam yaghtabi al-muslimina kana ma'i fil jannati kahataini wa asyara bisababati wal wusta. Bisababati wal wusta ni. Okay. Rawahu Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Menurut Al-Hafiz Al-Iraqi, dhaif. Artinya, barang siapa banyak sembahyangnya dan banyak iyalnya. Iyalnya itu adalah keluarganya, yakni isterinya, dan banyak anaknya, dan sedikit hartanya, dan tiada mengumpat ia akan orang Islam. Ni mulut kena jaga. Nescaya adalah ia sertaku di dalam syurga seperti dua jari tangan ini, dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Telunjuk dan jari tengahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi tersebut di dalam hadis, idza kathurat dzunubul 'abdi ibtalahu Allahu bihammil iyali liyukaffiraha anhu. Rawahu Ahmad menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, apabila banyak dosa seorang hamba Allah itu, maka diberi bala akan dia dengan duka cita sebab kesusahan daripada ahlinya atau lainnya, supaya menghapuskan Allah Ta'ala akan segala dosanya daripadanya. Dan lagi tersebut di dalam athar daripada Nabi SAW, minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu bi talabihi ma'isyah. Rawahu Tabrani fil Awsat menurut Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi sebagai hadis yang dhaif. Artinya, setengah daripada beberapa dosa itu, ada dosa yang tiada menghapuskan akan dia melainkan kesusahan daripada duka cita dengan menuntut kehidupan, yakni menuntut rezeki akan belanja isterinya dan anaknya dan barang sebagainya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa fi akhbaril anbiya'i alaihimus salam anna qauman dakhalu ala Yunus alaihi salam fa'afadahum fakana yadkhulu wa yakhruju ila manzilihi fatu'dhiyahu imra'atu wa tastatilu alaihi wa huwa sakitun fata'ajjabu min dhalika
faqala la tata'ajjabu fa inni sa'altu Allah ta'ala fakultu ma anta mu'aqibun li bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya faqala inna uqubataka fid dunya bintu fulanin tatazawwaju biha fatazawwajtu biha wa ana sabirun ala ma tarawna minha. Artinya, dan tersebut di dalam beberapa khabar Anbiya alaihimussalatu wassalam, bahasanya beberapa kaum masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihissalam. Tiap-tiap tiap-tiap masuk ia ke dalam rumahnya dan keluar maka menyakiti akan dia oleh isinya. Dan berpanjangan atas yang demikian itu padahal ia diam. Maka takjub mereka itu daripada demikian itu. Maka kata Nabi Yunus alaihissalam, jangan kamu takjub. Maka bahawasanya aku pohonkan akan Allah Ta'ala. Maka aku berkata baginya, wahai Tuhanku, apa barang yang engkau seksa bagiku dengan dia di dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan dia bagiku di dalam dunia ini. Maka firman Allah Ta'ala bahawasanya siksamu di dalam dunia itu ini, iaitu anak si fulan yang perempuan itu, maka engkau perbuat isteri. Maka aku berkahwin dengan dia dan aku sabar atas kesakitan yang kamu lihat akan dia daripadanya itu. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maksudnya, riwayat ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Sebab itu adalah menarik kalau kita teliti Al-Imam Syekh Anas Asy-Syarfawi, salah seorang ulama besar dari Syria, masih hidup, masih muda. Dia pentahkik kitab-kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. So dia sebut, apa dia kata, setelah dia mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, dari berapa ribu hadis yang disabitkan benar-benar palsu atau maudhu', itu 6 atau berapa je, 6, 5. Jadi logiklah kalau orang, yelah begitu banyak hadis diriwayatkan, mungkin terlepas 1-2. Mungkin kan lepas 6 tak sampai banyak pun. Tapi masalah paling besar adalah geng Wahabi pada hari ini. Dia gemburkan kononnya yang hilang itu, yang palsu itu, yang hadis yang palsu itu dalam Ihya ni macam terlalu banyak awal sampai akhir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena jangan mudah tertipu. Dan seperti yang pernah berlaku di Maghribi, di Morocco, ada ahdathul ihya, ahdathul ikhraqil ihya. Ada kejadian membakar kitab Ihya Ulumuddin. Ini pernah berlaku di Maghribi. So ada yang kata, ini tahun 500, masa abad ke-6 Hijriah. Ada yang kata, tengok ni, Imam Ghazali sekarang kita Ihya penuh hadis palsu. Cerita sebenarnya bukan macam tu. Cerita sebenarnya ahdathu kharqil ihya adalah berawal dari as-sira' antara pengaruh Imam Ghazali dengan Murabitin. Daulah Murabitiyah. Yang mana itu digunakanlah alasan, iaitu hadis dalam kitab Ihya ini penuh yang dhaif atau yang palsu. Bukan dhaif, disebut palsu. Ni, tapi ternyata itu tidak benar. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Is a political issue. Dan setelah itu buktinya kitab Ihya dibaca oleh seluruh ulama satu dunia, termasuk ulama Maghribi sehingga hari ini. Maka bagus tak? Sebab itu baru ada kajian mengkaji balik hadis dalam kitab Ihya selain daripada takhrij Al-Hafiz Al-Iraqi, menemukan mungkin dalam 6 sahaja hadis palsu. 6 sahaja. So, it's not a problem.
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa fi sabri ala dhalika riyadatun nafsi wa kasrul ghadabi wa tahsinul khuluqi fa innal munfarida binafsihi awil musyarika liman hasuna khuluquhu la tatarashahu minhu khaba'ithun nafsi al-batinati wa la tankashifu bawatinu uyubihi fahaqqun ala saliki tariqil akhirati ay yujarriba nafsahu bita'arrudi li amthali hadhihi al-muharrikati wa i'tiyadis sabri 'alaiha lita'tadila akhlaquhu wa tardada an nafsuhu wa tartada nafsuhu wa yaswa anis sifati adh-dhamimati batinuhu was-sabru 'alal iyali ma'a annahu riyadatun wa mujahadatun takaffulun lahum wa qiyamun bihi wa ibadatun fi nafsiha. Artinya, dan adalah sabar atas yang demikian itu, yakni sabar atas kesusahan yang disakiti oleh isinya itu, dan kesusahan mentadbirkan akan ahlinya dan anak-anaknya, dan kesusahan memeliharakan yang demikian itu, iaitu riyadhah yang melawani bagi nafsu dan memerang akan dia dan memecahkan bagi marahnya dan membaikkan akan perangainya dan membaikkan akan tabiatnya dan sifatnya, kerana bahawa sendiri dengan seseorang diri atau bersekutu dengan seseorang yang baik perangainya, yakni bercampur dengan orang yang baik perangainya atau dengan isi yang baik perangainya itu, tiada nyata daripada dirinya itu segala sifat kejahatan yang di dalam batin, yakni tiada nyata aib, tiada nyata segala sifat yang kejahatan yang di dalam hati, dan tiada terbuka segala aibnya yang di dalam batinnya, yakni di dalam hatinya. Maka sesungguhnya yang terlebih hak atas orang yang salik tariqul akhirah, jalan akhirat, yakni orang yang menjalani tarekat yang manfaat di dalam akhirat itu, bahawa mencuba ia akan dirinya itu dengan mendatangi bagi seumpamanya itu, yang menggerakkan akan tabiatnya dan dibiasakan akan sabar atasnya supaya adil perangainya itu, yakni hingga benar perangainya itu, dan supaya terlatih nafsunya, maka suci ia daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Hadirin wal hadir awidakumullah. Dan sabar atas kesusahan ayal, keluarga itu, yakni kesusahan isteri dan anak-anak itu, serta ia melawan nafsu dan memerang akan dia itu, iaitu memeliharakan mereka itu dan mendirikan dengan hak mereka itu, maka iaitulah ibadat yang sebenar-benar, ibadat yang mustaqil, berdiri sendiri. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, فَهَذِهِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَلَكِنْ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا إِلَّا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِمَّا رَجُلٌ يعني قصده المجاهدة والرياضة وتحزيب الأخلاق لكونه في البداية الطريق فلا يبعد أن يرى هذا الطريق في المجاهدة وترتضى به نفسه. Artinya, maka inilah daripada setengah faedah sabar atas kesusahan beristeri dan kesakitan yang disakiti oleh isteri itu, iaitulah setengah daripada beberapa faedah berkahwin. Tetapi tiada dapat manfaat dengan dia, melainkan salah seorang daripada dua laki-laki, iaitu ada kalanya laki-laki yang ada qasadnya itu akan memerangi akan nafsunya dan melawan akan dia, dan ia hendak menyucikan akan perangainya yang kejahatan yang di dalam hati, kerana adalah permulaan jalan kepada Allah Ta'ala, maka tiada jauh bahawa ia melihat akan sabar atas kesakitan berkahwin
dan kesusahannya itu jalan di dalam memerangi akan nafsunya dan dapat suci hatinya dengan dia dan jadi baik perangai dirinya dengan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa imma rajulun minal abidina laisa lahu sayrun bil batini wa harakatun bil fikri wal qalbi wa innama amaluhu amalul jawarih bis salatin aw hajjin aw ghazwin aw ghairihi fa amaluhu li ahlihi wa auladihi bikasbil halali lahum wal qiyami bitarbiyatihim afdalu lahu minal ibadat allazimati lil badanihi allati la yata'adda khairuha ila ghairihi. Artinya, dan ada kalanya laki-laki yang ada di ia daripada abid, yakni orang yang berbuat ibadat yang zahir jua, seperti sembahyang dan naik haji dan lainnya, daripada ibadat yang sunat, padahal tiada baginya berjalan dengan ibadat yang batin, dan tiada baginya bergerak dengan berfikir dan dengan cinta hati, dan hanya sahaja adalah amalnya itu amal anggota yang mengerjakan sembahyang atau naik haji atau berperang fisabilillah atau lainnya daripada segala ibadat yang zahir, maka amalnya bagi ahlinya dan segala anaknya dengan berusaha menghasilkan akan rezeki yang halal bagi mereka itu dan berdiri ia mentarbiahkan mereka itu serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, iaitu afdal baginya daripada berbuat akan segala ibadat yang lazim bagi badannya yang tiada berlaku kebajikannya itu kepada lainnya. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Ini. Dan kata fakir yang menterjemahkan akan kitab ini, jadi Syekh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata bahawa difaham daripada perkataan ini bahawasanya adalah berkahwin itu terlebih afdal bagi orang yang dua ini. Kerana qasad laki-laki yang pertama itu iaitu mujahadah dan riyadhah, yakni memerangi nafsunya dan melawan akan dia dan lagi berkehendak menyucikan akan dia, dan adalah qasad laki-laki yang kedua itu iaitu mengusahai akan rezeki yang halal bagi ahlinya, iaitu ibadat yang mutaaddi, yakni ibadat yang berlaku kebajikannya sampai kepada orang lain. Ini lalu disebut fa ammar rajulul muhadzabul akhlaqu imma bi kaifayatin fi asl khilqah aw bi mujahadatin sabiqatin idza kana lahu sayrun fil batini wa harakatun bi fikri qalbi fil ulumi wal mukashafat fala yanbaghi an yatazawwaja li hadha al ghardi fa inna riyadata huwa muqfiyun fiha wa amma al ibadatu fil amali bil kasbi lahum fal ilmu afdalu min dhalika li'annahu aidan amalun wa faidatuhu aktsaru min dhalika wa a'ammu wa ashmalu li sa'iril khalqi min faidatil kasbi 'alal iyali. Artinya, jadi setiap orang beza-beza keadaan dia, tuan-tuan. Jadi ini yang kalau orang tersebut ada pun laki-laki yang telah suci perangainya daripada sifat kejahatan dan telah bersifat ia dengan segala sifat kepujian yang di dalam batin, yakni yang di dalam hati, ada kalanya suci itu dengan memadalah pada asal perangainya yang baik dengan asal kejadiannya, atau adalah sucinya itu daripada sebab mujahadah yang terdahulu daripadanya. Apabila ada baginya perjalanan di dalam batin dan gerak dengan fikir di dalam hati, iaitu yang menjalani ilmu tariqah dan ilmu mukasyafah, maka sebaiknya jangan ia beristeri kerana qasad ini, yakni kerana qasad mujahadah dan riyadah seperti qasad laki-laki yang pertama yang tersebut dahulu itu, dan jangan beristeri kerana qasad menguasai akan rezeki yang halal bagi ahlinya seperti qasad laki-laki yang kedua, dan hanya sesungguhnya hendaklah qasadnya itu iaitu mengikut sunnah Nabi SAW, atau qasad mengusahai anak yang soleh seperti yang tersebut dahulu itu di dalam athar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Mu'az bin Jabal dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, kerana riyadah dan mujahadah itu telah memadalah ia di dalamnya. Dan ada pun berbuat ibadat yang muta'addi,
ibadat yang berlaku kebajikannya sampai kepada orang lain di dalam beramal dengan mengusahakan rezeki bagi ahlinya, itu maka iaitu mengusahakan amal tariqah, dan ilmu mukasyafah itu afdal daripada yang demikian itu, kerana bahawasanya ilmu tariqah dan ilmu mukasyafah ini pun amal yang sebesar-besar ibadat yang mutaaddi, dan faedahnya itu terlebih banyak daripada yang demikian itu, dan terlebih am dan terlebih melengkapi bagi segala makhluk daripada faedah mengusahakan rezeki bagi ahlinya dan ianya, yakni segala isi rumahnya. Ini hadir wal hadir hafizakumullah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fahadhi fawaidun nikah. Jadi ini adalah faedah-faedah nikah. Fid dini, di dalam agama, allati biha, yang mana dengannya yuhkamu lahu bil fadilah, dihukum baginya dengan keutamaan kelebihan. Artinya, maka inilah segala faedah berkahwin, iaitu segala faedah yang terlebih dahulu itu, iaitu di dalam mendirikan agama, dengan dia dihukumkan bagi berkahwin dengan kelebihan. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Itu tadi apa yang telah dikongsikan bersama kita semua daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang menterjemahkan iaitu kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, dengan harapan insya-Allah segala ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga kita istiqamah, dapat berusaha membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, daripada kesombongan, riak, kedekut, bakhil dan lain-lain. Semoga Allah SWT anugerahkan kita mudah dalam beribadat, mudah untuk meninggikan derajat kita, menaikkan ibadah kita, menaikkan khusyuk kita dan menaikkan sedekah kita, dan memudahkan segala urusan kita untuk jalan menuju keredaan Allah SWT. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian ini dengan harapan apa yang kita dapatkan ini semua dapat dan bermanfaat bagi kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.